Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar semua. Jadi kita bertemu lagi dalam modul Elektrikal dan Elektronik Prinsipal 1. Okey, untuk bahagian saya ini video yang keempat, iaitu berkenaan dengan komponen elektronik. Jadi kalau kamu kenang kembali video pertama, video kedua, video ketiga, saya dah sebutkan bahawa komponen elektronik boleh dibahagikan kepada dua. Pertama sekali, komponen pasif dan yang kedua ialah komponen aktif. Untuk komponen pasif saya dah terangkan ada tiga, iaitu perintang, kapasitor dan juga induktor. Jadi, video kali ini kita akan teruskan ke komponen aktif. Jadi kalau untuk 3 video sebelum ni saya hanya terangkan tentang komponen pasif. Jadi untuk video kali ini saya akan menerangkan berkenaan komponen aktif ya. Jadi apa itu komponen aktif? Komponen aktif kalau kamu ingat balik, dia adalah komponen yang mampu mengawal aliran arus. Jadi contoh komponen aktif ialah yang paling biasa sekali adalah diod dan juga transistor. Okey. Ini diod, beberapa jenis rupa diod, dan yang bawah ni ialah transistor, ada kecil, besar. Okey, jadi untuk video kali ini saya rangkumkan sekali dah diod dan transistor. Jadi pertama sekali kita cuba tengok diod. Apa itu diod? Diod ialah bahan semikonduktor. Diod dibuat daripada bahan semikonduktor. Jadi dia mempunyai dua kaki yang dinamakan anode dan kathode. Tapi biasa saya sebut kaki positif dan kaki negatif sajalah. Anode ialah kaki positif dan kathode ialah kaki negatif. Jadi diod berfungsi sebagai penerus. Sebab tu kadang-kadang dalam bahasa Melayu diod kita sebut sebagai penerus. Apa yang dimaksudkan penerus ialah dia membenarkan arus mengalir sehala sahaja. Jadi kalau kita bagi satu arus, dia akan mengalir sehala sahaja. Daripada positif ke negatif. Tentu. Jadi arus tidak boleh mengalir, arus ni dia tak boleh mengalir sehala sahaja. Jadi kalau kamu tengok simbol diod seperti yang ada di slide itulah simbol diod. Dia bentuk segitiga dan ada satu palang di situ. Okay, jadi kalau tengok binaan diod, diod terdiri daripada P-type. P-type ni maksudnya bahan yang warna ungu ni. Tak semestinya warna ungu lah, tapi dalam ni kita nak bezakan. Okay, dia terdiri daripada bahan bertype P dan juga bertype N. N ni maksudnya bahan ini bersifat positif lah. Dia membawa, kalau kamu baca dia punya teori semikonduktor, bahan type P ni dia ada hole. Hole tu maksudnya lubang. Lubang tu dia boleh menerima elektron untuk dia stabil. Jadi disebabkan dia kekurangan elektron satu, jadi kita panggil dia sebagai bersifat positif. Jadi untuk bahan N-type ni bahan bersifat negatif, bermaksudnya bahan ni terlebih elektron. Sepatutnya untuk jadi stabil, dia sepatutnya kalau kata untuk stabil dia perlukan 4 elektron. Tapi bahan ni ada 5 elektron. Jadi dia terlebih elektron. Contoh bahan P pula sepatutnya nak stabil dia perlu 4 elektron. Tapi dia kekurangan elektron. Dia ada 3 saja. Jadi dia ada satu hole. Hole untuk menerima elektron. Jadi bahan ni bersifat positif. Ya, jadi untuk teori Lita tu kamu boleh tengoklah. Apa teori Lita? Teori semikonduktor tu. Pasal elektron valence apa semua tu kamu boleh
rujuk pada bahan-bahan berkenaan lah. Kamu boleh rujuk kalau kamu ada internet, Google, kamu boleh buka apa tu semiconductor theory. Okay. Jadi bahan P dan bahan N ni, P-type dengan N-type material ni akan dilindungi, dibalut dengan resin. Resin ni satu pelindung lah untuk melindungi bahan ni. Okay. So ini kaki negatif, yang ini anode kaki positif. Okey, selain pada diode yang saya paparkan ni, ada beberapa jenis diode lain lah. So ada banyak lagi sebenarnya, tapi yang paling biasa kita jumpa ni lah Zener diode dan juga light emitting diode atau biasa kita panggil LED lah, LED, light emitting diode. Maksudnya diode pemancar cahaya. Okey, jadi saya akan terangkan sedikit teori tentang lita yang macam teori tentang lita, tak masa dulu sebut lita. Teori tentang semiconductor sikit sajalah, tak banyak lah. Okey, ini yang saya bagi tahu tadi, bahan P dan juga bahan N. Maksudnya bahan N ni dia terlebih elektron. Bahan P ni dia terkurang elektron. Maksudnya dia satu lubang untuk menerima elektron. Jadi apabila kita tak macam biasalah kita faham lah, positif, negatif, dia tertarik lah. Laki, perempuan tertarik lah. Kalau laki tertarik dengan laki, tu tak normal kita panggil lah. So yang ni positif dan negatif. Mesti tertariklah dua ni kan, sifat berlawanan kan. Jadi apabila ada negatif dan positif, sebahagian daripada positif ni akan bergerak ke sini. Dan sebahagian akan bergerak ke sini sampai bila satu tahap dah dia macam jadi dinding. Maksud dinding yang ni walaupun tertarik, dia dah tak boleh nak bergerak dah sebab ada satu penghalang kat sini. Ni kiranya macam nak cari pasangan, tapi cepat-cepat dia dapat lah. Betul ke? Okey, jadi apabila dia sebahagian akan tertarik ke sini, yang sebahagian akan tertarik ke sini, bila dah tertarik dia akan membuat satu macam pendinding. So pendinding ni kita panggil sebagai depletion region. Okay, depletion region. So depletion region ni akan mewujudkan satu magnet, electric field lah. Medan elektrik kat sini. Maksudnya dia tertarik tapi tak boleh nak pergi. So dia akan jadi macam ni lah, macam gambar rajah yang ada kat bawah ni. Asalnya macam ni. So yang sebahagian yang awal-awal ni dia akan tertarik, dia akan pergi ke sini. Yang bahagian depan ni kita tarik dia pergi ke sini, dia akan buat satu dinding. Kita panggil sebagai depletion region. Depletion ni maksud dia terlajak macam dia kurang macam tu lah maksudnya. Jadi apabila kita meletakkan satu bateri positif, anode ni positif lah. So kita letak bateri macam ni, positif. Okay, sekat positif, sini negatif. Okay, bila sini negatif, maksud sini dah bersifat negatif dinding ni. Jadi bila bersifat negatif, maksudnya yang positif, yang sini positif, elektron tadi dia akan bergerak lah. Bergerak sampai ke sini dan dia akan mengalir masuk macam ni lah. Okay, elektron, pergerakan elektron lah. Jangan terkeliru dengan pergerakan arus yang ni untuk pergerakan elektron. Jadi elektron akan bergerak macam ni lah. So apabila dia bergerak, maksudnya ke sini dia berfungsi, diode ni berfungsi sebagai pengalir. Maksudnya bila kita buat tak ni dia boleh mengalir sebab elektron dia boleh bergerak. Apabila elektron boleh bergerak, ni elektron lah. Elektron boleh bergerak. So arus pun akan ada lah bergerak arus ke arah sini. Ni arus biasa kita label huruf I ya, arus. Jadi sekarang keadaan ni kita panggil sebagai forward bias, maksudnya bias hadapan. Maksudnya bila baca ni elektron akan boleh bergerak dan apabila elektron boleh bergerak, arus ada lah, arus ada. Okey, tapi kalau kita terbalikkan bateri, kita terbalikkan macam ni ya, bateri tadi sini positif, kita
kita terbalikkan. Anode masih bersifat positif. Salah. Minta maaf. Okey. Apabila kita buat terbalikkan bateri, so di sini dia akan jadi positif. Sebab ikut bateri positif Di sini akan jadi negatif. So apa akan jadi pada ketika ni? Kalau dalam keadaan biasa, saya tengok dari sini negatif, positif Sini positif, sini negatif. Jadi kamu akan lihat elektron dia akan tertarik dengan positif, dia akan menganjak ke sini Semua elektron dia akan tertarik ke sini. Semua hole akan tertarik ke sini. Sebab kita faham positif akan tertarik kepada negatif. Negatif akan tertarik kepada positif. Ini hukum alam yang normal. Lelaki akan tertarik dengan perempuan, perempuan akan tertarik dengan lelaki. Itu yang normal. So dalam elektronik pun perkara normal berlaku. Negatif, elektron yang bersifat negatif dia akan tertarik dengan positif. So apabila tertarik, kita panggil sebagai depletion region ni akan semakin membesar. Tengok slide seterusnya. Tak ada. Tak ada, minta maaf tapi saya terangkan Depletion region ni dia akan semakin membesar. So apabila semakin membesar, elektron tak boleh bergerak. Jadi bila elektron tak boleh bergerak, arus I tak ada. Arus tidak akan dapat mengalir dalam diode ni. Sepatutnya arus mengalir macam ni kan. Tapi bila tak ada pergerakan elektron, jadi arus tak boleh mengalir. Okey, tak boleh mengalir. Jadi yang ini kita panggil sebagai reverse bias ataupun pincang belakang. Jadi simbol-simbol diode tadi saya bagi simbol diode biasa yang ni lah kan. Simbol diode yang biasa. Jadi kamu kena faham palang. Palang ni bermaksud palang ni bermaksud kaki ini ialah kaki negatif dan kaki ini kaki positif. Okey, ni untuk Zener diode, dia palang tu diganti dengan macam huruf Z, huruf Z, Z ni. Okey, jadi ini negatif, ini positif. Ni Schottky diode macam huruf S pula tadi Z lah, Zener, Z. Ni S Schottky sama juga. Dan yang ketiga LED. Ni macam keluar cahaya lah nak panah ni Jadi ni antara diode punya simbol Jadi paling biasa ni diode biasa, ada palang. Diode Zener ada huruf macam Z ni. Diode Schottky ada huruf S. Dan lalu pemancar cahaya kita ada anak panah untuk menunjukkan dia boleh memancarkan cahaya. Jadi kalau kamu tengok betul-betul diode, di badannya dia ada macam tulisan kod satu kod Kod ni bermaksud diode ni punya sifat Contohnya kalau ada kod macam ni. Maksudnya apabila ada kod macam ni pada badan diode tu, sifat diode ni ialah reverse maximum voltage dia boleh tampung sebanyak 50. Maksudnya pincang belakang punya diode maksimum 50. Lebih pada tu dia rosak. Okey, diode pincang hadapan dia ialah 1.1. Maksudnya diode apabila kita bagi arus, kalau kita sukat dia punya bukan maksimum, dia punya 1.1. Kalau kita bagi lebih, kita akan dapat arus yang maksimum lah. Arus maksimum tu kita tak dapat kawal lah. So sebenarnya arus maksimum di sini ialah 1 ampere maksimum arus. Jadi kalau kita kena berjaga-jaga lah dengan forward voltage ni Jadi kamu tengok apa nama lain kod lain punya sifat dia. Jadi sebenarnya kod ni dia ada dalam satu katalog. Dulu-dulu dalam masa itu kena rujuk buku. Tapi sekarang ni senang, encik Google ada. Jadi kalau kamu dekat badan ni, kamu just type ni, dia akan keluarkan dia punya spek dia. Jadi kamu tak perlu risau lah. Maklumat senang dicari sekarang nak dan tak nak sahaja. Jadi biasanya kalau kamu tengok diode, dia akan keluar satu graf. Mana-mana buku pun kalau kamu cari pasal diode ni, graf yang famous untuk diode lah.
Jadi apa maksud graf ni? Okey, maksud dia graf ni, ini ialah arus yang mengalir untuk diod ni. Jadi macam saya beritahu tadi, first kali, maximum reverse voltage bagi diod, macam diod tadi saya tengok slide sebelum ni. Okey, diod 4001 ni, maximum voltage dia ialah 50. Jadi apabila kamu bagi 50, arus akan keluar berlebihan dan diod ni akan mati. Ni maksud belakang ni maksud reverse voltage . Maksud kalau kamu bagi macam tadi 50 bagi 25 tak apa, sampai sini okey lagi. Tapi bila kamu bagi je 50 voltage, 50 dan ke atas, diod ni akan mati, dia akan rosak lah sebenarnya. Sebab dia ada kebocoran, kebocoran arus. Sepatutnya diod kita bagi pincang belakang, arus tak ada, nampak ni, arus tak ada. Kalau ada pun sikit lah. Tapi kita boleh kata arus tidak mengalir lah. Tapi bila terlebih daripada maksimum voltage yang digunakan, tengok arus mengalir dengan banyaknya. Sampai sini sebenarnya dia infinity lah. Okay. Okay, jadi kalau kamu tengok bias forward, maksudnya ini bias voltan yang diperlukan, minimum voltan yang diperlukan untuk menjadikan arus mengalir pada diod tu. Ini minimum lah. So, kalau kamu pergi kurang pada minimum, nilai minimum ni, arus tidak akan mengalir. Sehinggalah satu tahap voltan minimum ni baru arus akan mula mengalir. Tapi mula mengalir dia tak mengalir banyak lagi, sikit lah. Sikit sampai satu tahap kita panggil voltage drop ni, baru arus mengalir dalam nilai yang maksimum. Jadi ni adalah kita panggil sebagai sifat diod punya graf lah. Sifat diod, apabila kita cerita sifat diod, kita nak wakilkan dengan satu gambar. So gambar graf inilah yang menunjukkan sifat diod. Jadi kamu kena faham macam mana gambar punya penerangan. Sebab ada satu pepatah kata, gambar semacam gambar ni boleh menunjukkan beribu makna. So, contoh macam graf ni lah. Daripada graf ni kita boleh terang macam-macam sifat diod lah. Okay, jadi arus mengalir sini. Kamu kena faham lah. Merah maksudnya positif dalam elektronik. Standard dia merah positif, hitam negatif. Jadi apabila kita buat ni, arus boleh mengalir. Ni kita panggil forward bias ataupun pincang hadapan. Ni negatif, ni positif. So ini pincang belakang. Jadi arus tak mengalir. Tak mengalir arus. Jadi kalau kita buat macam ni, LED, pusing sini. So yang ni kita panggil pincang depan. Sebab arus mengalir daripada positif ke negatif. Jadi diod ni membenarkan arus mengalir. Jadi LED ni kita akan nampak menyala lah kalau kita sambung hitam macam ni. Jadi kalau kita sambung hitam macam ni, tapi LED ni terbalik. LED? Silap, minta maaf. Diod ni terbalik. Jadi arus akan cuba mengalir macam ni. Tapi sampai dekat diod ni, diod kata tak boleh. Saya tak benarkan arus mengalir. Jadi bila saya tak benarkan arus mengalir, arus tak ada. Tak wujud lah sebenarnya kan. Dia macam jam dekat sini, jam lah. Jam tak boleh mengalir, jam. So sini tak ada siapa boleh lalu. Jadi LED ni kita akan nampak padam. Okay lah. Harap boleh faham lah pun. Diod sebab sikit. Saya buat laju sikit diod ni. Komponen aktif ni saya buat laju sikit. Sebab nanti ada subjek lain yang akan menerangkan tentang komponen aktif ni. Okay, jadi kesimpulannya, untuk forward bias pincang hadapan, bahasa Melayu saya suka sebut pincang hadapan. Diod ni bertindak sebagai konduktor. Untuk pincang hadapan, diod membenarkan arus mengalir. So bila benarkan arus mengalir, kita boleh sebut dia sebagai konduktor.
Okey, jadi yang kedua, bila kita terbalikkan bias ni, terbalikkan diode ni, kita kenali sebagai pincang belakang, reverse bias. Jadi apabila dalam keadaan reverse bias ataupun pincang belakang, diode ni kita boleh anggap dia sebagai penebat. Maksudnya arus tidak boleh mengalir. Okey. Konduktor ataupun pengalir, insulator ataupun penebat. Jadi apakah fungsi diode dalam litar? Jadi kalau kamu tengok balik video berkenaan dengan kapasitor, dalam tu sebenarnya ada diode. Ada 4 biji diode yang bertindak sebagai rectifier. Kalau kamu tak ingat, boleh buka balik video tu, kamu tengok apa tu fungsi rectifier tu lah. Ni ya. So rectifier sebenarnya dia menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Itu salah satu fungsi diode. Menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Sebab arus ulang-alik ni sebenarnya dia pi depan, pi belakang, pi depan, pi belakang kan. Tu maksudnya arus ulang-alik. Dia ada dua arah lah, depan, belakang. Jadi apabila kita letak diode, dia akan buang yang bahagian belakang tu. So yang tinggal bahagian depan saja. Sebab tu bagi bahagian arus jalan depan saja kita panggil arus terus lah yang tu. Okay. Dan yang kedua, fungsi diode, contoh yang kedua, dia boleh jadi sebagai pelindung litar. Contoh macam litar dekat depan ni lah. Kalau kamu tengok, apabila kita terbalik letak bateri. Okay, apabila kita terbalik letak bateri, kadang-kadang voltan tinggi sangat, LED ni boleh rosak lah. Contoh lah LED ni boleh rosak kalau voltan lebih. Jadi bila kita ada diode letak kat atas ni, maksudnya arus dia akan mengalir melalui diode ni. Sebab diode ni bertindak sebagai pengalir. Jadi dia tak akan mengalir sini, dia akan mengalir sini. Jadi selamatlah LED kita ni daripada rosak. Dan apabila kita betulkan balik kedudukan posisi bateri, so arus akan mengalir mengenali LED ni. Jadi diode di sini berfungsi sebagai protection kalau lah kita terbalik sambung bateri ya. Sebab bateri ni kadang-kadang mesti ada punya orang yang terbalik kan. Bila kita buat litar, biasanya kita akan fikirlah benda macam tu kan. Kalau orang tubuh bateri terbalik, apa akan jadi? So langkah mengatasi macam tu macam mana? Ini contoh je lah. Kalau terbalik, mungkin LED ni akan terbakar. Jadi kita akan letakkan satu diode ni sebagai pelindung lah. Jadi apabila terbalik letak bateri ni, harus akan mengalir ikut diode ni. Jadi selamatlah komponen LED kita. Jadi kalau kita tak bateri tak terbalik, harus akan mengalir ikut LED ni. Macam itulah maksudnya ya. Jadi macam mana nak uji diode dengan menggunakan multimeter? Okey, pada multimeter kamu boleh pusingkan dia punya pemilih tu dekat diode setting lah. Biasanya akan letak simbol sajalah diode lah. So bila kita pusing ke diode, kita akan letaklah probe merah ni ke bahagian positif dan probe hitam ni ke bahagian negatif. Contoh macam inilah saya buat lah. Bila kita buat, kita akan dapat ukuran. So nilai yang dipaparkan ialah nilai nilai voltage perintang forward hadapan. Kalau ikut graf, tunjuk graf balik ya. Okey, nilai itu ialah nilai sini ni. Forward barrier untuk menghidupkan diode tu. Bila kita ukur macam tadi, ini bahagian sini, dia akan dapat bahagian sini ya. Bahagian sini. Voltan bahagian sini. Okey. So kita dapat nilai voltan bahagian situ. Voltan untuk menghidupkan diode ni. So kalau kurang daripada voltan ni, diode ni tidak akan bertindak sebagai konduktor. Diode ni akan tidak mengalirkan elektrik. Lebih daripada voltan ni baru dia boleh mengalirkan elektrik. Mengalirkan arus elektrik. Lepas tu kita akan terbalikkan. Kita akan terbalikkan diode ni. Kaki negatif kita sambung dengan merah dan kaki positif kita sambung dengan hitam. Sepatutnya bacaan yang kita dapat ialah OL. Okey, dia ada bacaan lah.
Jadi apabila keadaan macam tadi, bila kita ukur dapat 0.5 dan kita terbalikkan diode, kita dapat OL, overload. Overload maksudnya. Jadi bila dapat macam ni, maksudnya diode ni berfungsi dalam keadaan yang elok. Okay, kena faham lah. Apabila kita buat forward voltage, dapat satu bacaan voltan. Dan pincang belakang, reverse bias, kita akan dapat bacaan kosong. OL lah, bukan kosong, OL. Jadi maksudnya, waktu diode ni berada dalam keadaan yang elok. Tapi kalau kita buat, mula-mula kita buat pincang hadapan, dapat bacaan satu bacaan okey. Dan kita terbalikkan, dapat juga bacaan. Bermaksud diode ni sudah bocor. Dia tak dapat nak jadi, kita tak dapat nak hentikan. Harus apabila dia dibuat sambungan pincang belakang. Jadi diode ni dah rosak lah. So tak boleh guna lah. Kita kena buang lah. Dah diode macam ni ya. Okay, jadi itu cara nak ukur diode punya forward voltage. Jadi sekarang saya nak tunjuk cara kita nak ukur voltage drop di antara diode. Jadi kita ada sambungan lita. Lita ni kita hidupkan. Dan kita akan, multimeter kita akan pusingkan ke tempat pengukuran voltan. Okay, kita akan pusingkan ke tempat pengukuran voltan dan kita akan sambungkan probe. Dan kita akan dapat bacaan. So bacaan yang kita dapat tu, itu ialah voltage drop. Kalau tengok gambar rajah, lita tadi, saya pusing-pusing. Okay, voltage drop maksudnya lita yang maksimum untuk diode tersebut. Maksudnya ni voltan yang mana arus boleh mengalir dengan banyak pada voltan itu. So ni ya, ikut gambar rajah macam ni ya, bahagian sini lah for voltage drop. Okay, jadi itu sahaja perkenaan diode. Harap-harap kamu boleh ambil sedikitlah input daripada sifat diode ini ya. Jadi komponen kita yang kedua untuk komponen aktif ialah transistor. Jadi transistor ni saya tak nak terang panjang lah. Saya nak tunjuk dia punya gambar dan juga simbol sahaja. Juga apa tu fungsi transistor. Jadi kalau tengok transistor dibuat dari bahan semikonduktor, macam diode juga dibuat daripada bahan semikonduktor. Jadi kalau kamu tengok transistor ni sebenarnya dibina daripada 2 biji diode. Sebenarnya lah. So NP PN punya macam ni digabungkan jadilah transistor. Transistor ni mempunyai 3 kaki. So kamu tengok semua ada 3 kaki ya. So ada 3 kaki ni boleh kata, kalau ada komponen yang ada 3 kaki ni kita boleh kata dia sebagai transistor lah. Antara kaki-kakinya kita boleh panggil nama base apa? Base, collector dan emitter. Nama kaki untuk transistor ya. Biasa kita simbolkan base sebagai B, collector C dan emitter E. Nanti kamu akan belajar lebih lah tentang diode ni. Apa diode pula tentang transistor ni. Jadi transistor ni kita boleh bahagi pada dua lah. Ada BJT, FET. Sebenarnya banyak lagi. Okay, dalam FET ni pula ada transistor jenis apa ni, MOSFET lah. Banyak lagi lah dalam transistor ni. Sebab transistor ni antara komponen elektronik yang paling penting ya. Kalau kamu belajar pasal transistor ni, kamu kena tengok sejarah transistor ni. Pencipta transistor ni dapat hadiah Nobel lah. Nobel ni antara anugerah yang paling tinggi lah untuk bidang sains dan engineering ya. Jadi apa dia dapat anugerah dengan ciptanya transistor ya? Daripada transistor ni lah terhasilnya microchip, microprocessor yang kamu guna dalam telefon kamu sekarang ni, dalam komputer. Semuanya berasal daripada transistor ni ya. Jadi fungsi transistor ni, dia berfungsi sebagai switch dan juga amplifier, iaitu penguat. Penguat ni macam speaker lah kan, daripada input kecil kita nak besarkan, kita guna transistor amplifier.
switch switch ni logic switch logic switch ni dah boleh jadi gate AND or eksklusif or apa semua tu, dan dari situlah terhasilnya transistor. Dari situ terhasilnya microprocessor. Okey. Dan yang terakhir berkenaan dengan litar sepadu tadi. Microprocessor tu adalah antara salah satu litar bersepadu lah. Okey. Litar bersepadu atau lebih dikenali sebagai IC lah. Biasa kita sebut IC lah. Integrated Circuit. Litar bersepadu. Integrated lah. Jadi dalam IC ni sebenarnya, dalam IC ni ada komponen-komponen pasif dan juga komponen aktif. So sebenarnya IC ni adalah satu litar. Litar yang ada komponen aktif dan juga pasif. So ni antara bentuk-bentuk IC. Kamu tengok bentuk-bentuk IC ya. Ada macam-macam bentuk panjang, kotak, kecil, tinggi. Macam-macam bentuk lah. Jadi setiap IC ni kita ada nama lah. Kalau bentuk macam ni kita panggil SIL9. Okey, maksudnya dia meninggi di kaki. Ni SIL9. Ni DIL8. Maksudnya dia ada 8 kaki. DIL maksudnya diagonal lah. Dia macam ni lah. Ni 16, ada 16 kaki. Okey, kalau TO220 ni bentuk macam ni. Ini simbol bagi apa nama tu dah IC ya. IC kalau biasa DIL simbolnya macam ni lah, DIL. Tapi kadang-kadang IC ada satu IC tu dia berfungsi sebagai amplifier ataupun penguat. So apabila IC tu berfungsi sebagai penguat, dia punya simbol macam ni lah. Biasa kita buat segitiga macam ni, penguat kaki-kaki dia. Ini amplifier special untuk amplifier IC punya simbol. Ini pun sama, amplifier punya OPM, operational amplifier, input apa semua tu. Dan itu sajalah untuk slide yang keempat dari saya. InsyaAllah kita akan bertemu di siri yang akan datang. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, kamu boleh ajukan soalan kamu pada website yang akan diberikan oleh pengajar untuk subjek ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atas perhatian yang telah kamu berikan untuk menonton video saya ini. Jadi harap kita dapat berjumpa di masa hadapan. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat.